What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven dengan episod bersama dengan Carikas. Dan sebelum kita bermula, jangan lupa untuk like dan share video ni dan pastikan anda juga subscribe kepada channel kami iaitu Carikas. Dan untuk episod kali ini, kami akan feature kepada anda kereta 2021 Pro 2 Arus variant AV. Bagi versi 2021, terdapatnya dua varian iaitu varian 1.5X yang berharga lebih kurang RM70,000 dan varian 1.5 AV ataupun Advance yang berharga lebih kurang RM75,000. Dan warna ini merupakan warna terbaru dan untuk Pro 2 Arus iaitu Passion Red yang menggantikan Amazon Green. Dan mungkin anda tertanya, apakah perbezaan di antara versi terbaru 2021 dengan yang 2019? Memang terdapat sedikit penaibbaikan kalau bandingkan dengan versi yang lagi lama tu. Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita akan mulakan dulu dengan bahagian luaran ataupun eksterior kereta ini. Dulu dengan bahagian depan di mana sini dia headlamps merupakan full LED dengan follow me home lights. Untuk bahagian grill terdapatnya chrome dan juga black glossy finishing, dan di bawah sini adanya fog lamps dan juga di sini adalah front sensor. Sekarang untuk bahagian tepinya, kita mulakan dulu dengan size rim di mana ia adalah 17 inci dual tone rim. Dan juga nampaknya dia punya silver lining yang terdapat di bahagian tepi seperti mana anda nampak di bahagian depan untuk grillnya. Dan di atas ni adanya juga roof railing. Mungkin anda terasa ataupun mungkin anda tertanya-tanya, apakah perbezaan di antara 2019 dengan 2021? Cakap ada enhancement kan? Inilah dia. Integrated side step dan juga badge arus yang terdapat di situ. Dan untuk bahagian belakangnya pula, kita mulakan dengan spoiler yang memberikan sedikit sporty feel ya. Dan untuk yang bahagian sini iaitu back LED combination lights, dan di bahagian tengah pula finishing gloss black dan juga chrome kan. Dan di sini pula ini merupakan reverse camera, yang ini adalah back sensor dan ini pula merupakan rear ataupun back reflector. Sekarang untuk boot space je agaknya berapa? Tak apa, kita bukakan yang ni dulu. Okey, yang ni tidak mempunyai power boot ya. Dan lagi satu, di sini ruangnya adalah lebih kurang 213 liter sahaja, tetapi boleh dibesarkan ataupun diluaskan dengan melipat tempat duduk barisan ketiga. Macam ni, simple je, kita tolak ini kat depan, tarik. Ini untuk bahagian sini, sama juga untuk bahagian ataupun tempat duduk yang ini. Dan lagi satu, di sini pula mempunyai charging port sekiranya anda nak kuasakan ataupun menggunakan vacuum untuk bahagian kereta ini. Dan untuk bahagian dalaman kereta pula, kita mulakan dulu dengan keyless entry dan juga push start. Di bahagian bawah ini pula mempunyai built-in smart tag di mana anda tak perlulah smart tag yang kat luar tu, anda boleh masukkan kat touch and go anda. Dan untuk steering ini pula is fully leather wrapped. Dan di bahagian atas pula adalah semuanya hard touch bahagian tepi juga. Untuk instrument cluster adalah analog dengan kombinasi sedikit LED indicator, dan di bahagian sini pula adalah adanya SD card reader di dalam ini. Digital control air conditioning di mana aircon anda boleh dikawal secara digital dan mempunyai memory 1 dan 2. Ini merupakan setting untuk aircon anda lah. Kereta ini mempunyai rating 5 bintang untuk NCAP. So dari segi keselamatan memang terbaik lah. Dan dari segi keselamatan juga, ini adalah indikasi ataupun indication untuk tali pinggang kereta anda ataupun seatbelt anda, di mana ada indikatornya untuk memastikan semua orang pakai tali pinggang tempat duduknya ataupun seatbelt dia apabila kereta sedang dipandu. Lagi satu charging port untuk telefon bimbit ataupun barangan elektronik anda. Dan untuk bahagian tempat duduk pula, kalau anda nak adjust depan belakang semua adalah secara manual, dan kesemua tempat duduk untuk variant AV adalah leather wrap.
Weh, sebelum tu lupa pula, ada lagi satu. Ini sangat penting ni. Adalah memang integrated ataupun termasuk dalam kereta untuk variasi AV di mana adanya DVR ataupun driving video recorder ataupun dashcam lah kita panggilnya, memang termasuk untuk kereta ni. Tempat duduk barisan kedua, seperti anda nampak dari segi ruang dia mungkinlah tak sesempit ni sebenarnya, sebab yang ni boleh di-adjust ke belakang. Kita max dia punya tempat kakinya, ruangan kaki memanglah cukup di sini. Dan untuk bahagian belakang ni pula boleh disandarkan ataupun boleh diletakkan belakang untuk memberikan keselesaan yang lebih optimal. Isi padu aircon yang keluar tu boleh di-adjust mengikut kehendak anda daripada 1 sehingga 3. Dengar kan kuasa aircon tu, memang power lah. Tapi kalau lebih baik tu nanti saya akan testing pula di bahagian belakang. Tempat duduk dia memang penuh dibalut ataupun fully leather wrap. Di sini pula ada hook yang boleh mengangkat maksimum 3 kilo. Dan di sini pula, nampak? Ini mempunyai charging port USB. Saya rasa secara keseluruhan tempat duduknya memang agak selesa untuk barisan yang kedua. Barisan ketiga pula macam mana? Jom kita tengok. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana untuk kita masuk ke barisan tempat duduk yang ketiga. Macam ni, sangat senang je. Kita tarik ni, naikkan ke atas, dah boleh akses tempat duduk barisan ketiga. Okey, kalau anda perasan dekat sini tempat duduknya, okeylah, tidak begitu besar dan bergantung juga kepada posisi untuk tempat duduk ni, sama ada ke belakang ataupun ke hadapan. Tapi anda nampak kan kaki saya ke atas sikit, memang ataupun barisan ketiga tu memang taklah selesa sangat. Dari segi rasa aircon dia, memang boleh rasa walaupun dia pada setting yang pertama, kalau ketiga tu memang lagi rasa. Dan secara keseluruhan, saya rasa untuk orang dewasa macam saya mungkin tak selesa sangat. Tapi mungkin untuk kanak-kanak tu masih boleh jalan lah. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita test drive kereta ini. Tetapi sebelum tu nak bagi tahulah kepada anda, dari segi prestasinya, ia menggunakan ataupun mempunyai enjin kapasiti 1.5 liter NA VVTi engine dan juga menggunakan 4 speed auto transmission ya. Kalau kita tengok kan, kenapa dia gunakan yang enjin 1.5 NA VVTi ni kan? Ya, mungkin sebab dia orang nak rendahkan harga untuk kereta ni sebab teknologinya agak lama kan kalau kita bandingkan dengan kereta-kereta yang lebih terbaru, contohnya Perodua, Altiva yang terbaru tu menggunakan enjin yang lain. Dan juga selain daripada itu, dari segi ciri-ciri keselamatan, ya, ia mempunyai ASA 2.0 hanya untuk variasi AV ya, di mana ada 4 ciri penting, iaitu yang pertama adalah pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert dan juga pedal miss operation control. Dan apa yang saya perasan yang pertama sekali dari segi handling ataupun steering dia agak ringan, tidaklah begitu berat. Okey, apa yang kita nak buat sekarang, kita nak pergi dekat lampu isyarat untuk nak bagi demo sedikit berkenaan dengan front departure alert. Apa yang akan berlaku apabila kereta di hadapan tu dah mula gerak dan kita tak gerak lagi? Kereta ni akan ada bunyi pip 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 untuk memberitahu, "Oi, jalanlah." No! You're facing the... No! Baiklah, daripada lagi baik kalau kita bandingkan daripada orang kat belakang tu kasih horn sama kita, tak naklah. Okey, tengok ni. Dengar tak? Tudut. Itu untuk bagi tahulah, "Woi, geraklah." Macam tu. Okey, sekarang kita cuba pula turning radius dia. Okey not bad lah. Sebab untuk kereta yang panjang macam ni kan, saya rasa turning radius dia agak okey lah. Memang boleh kira baik lah. Okey lah, seperti yang kita tahu kan, kereta ini mempunyai 1.5 liter NA engine di mana ia boleh memberikan horsepower ataupun kuasa kuda sebanyak 101 horsepower dan juga torque sebanyak 133 Nm. Tetapi kalau kita nak isikan kereta ni dengan 7 orang dewasa tu, mungkinlah tak boleh rasa dia punya power lah. So apa saya akan buat sekarang ni, saya nak tekan kereta, tengok boleh bawa laju ke tak. Dengar kan? Macam bunyi bising kan? Disebabkan ia menggunakan 4 speed ataupun full speed auto transmission. So maybe dia drag sikit lah dekat dia punya RPM sana tu. Saya rasa dia agak selesa dari segi tempat duduknya pun, disebabkan ia merupakan semi bucket seats ataupun half bucket seats yang agak selesa. Tetapi secara prestasinya memang tak boleh bawa kereta ni dengan laju. Kalau kelajuan yang rendah ataupun medium memang bolehlah bawa, dan apabila dia dipenuhi dengan 7 orang dewasa dalam kereta ni memang tak boleh nak bawa laju-laju. Pemanduan dia je
agak sederhana, tidaklah apa yang special sangat. Sekarang kita buat perbandingan dari segi variasinya, iaitu 1.5X dan 1.5 AV. Dari segi harganya, 1.5X adalah berharga lebih kurang RM70,000 dan 1.5 AV berharga lebih kurang RM75,000. 7 tahun dan juga 9 tahun memang harganya tidak begitu berbeza di antara variasi 1.5X dan 1.5 AV. Sekarang kita buat perbezaan dari segi prestasinya. Kalau anda nampak jadual perbandingan di hadapan anda di antara variasi-variasinya, memang tiadalah perbezaan dari segi max power, torque, fuel efficiency, gear shift, semuanya sama. Sekarang kita buat perbandingan dari segi ciri-cirinya, di mana 1.5 AV mempunyai ciri-ciri yang lebih, memang sama ciri-cirinya, tetapi AV ni mempunyai ciri-ciri yang lebih seperti ASA 2.0, leather seats untuk kesemua tempat duduknya, terdapat juga built-in ataupun memang dapatlah dia punya DVR ataupun dashcam. Sekarang kita buat perbandingan di antara kereta ni dengan kompetitor ataupun persaingannya, iaitu Honda BR-V, Toyota Rush, Toyota Avanza dan juga Mitsubishi Xpander. Seperti yang anda nampak di jadual perbandingan di hadapan anda, dari segi max power, torque dan sebagainya, anda nampak macam lebih kurang tu BR-V tu pemenangan sebab dia mempunyai max power dan torque yang paling tinggi di antara persaingannya. Tetapi dari segi harga, memang kereta ni lah menjadi pemenangnya, di mana harganya memang paling rendah di antara persaingannya. Tetapi apakah pula pendapat anda berkenaan dengan Perdua Arus? Pastikan anda tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah, dan juga jangan lupa untuk like dan share video ni, dan paling penting tu jangan lupa lagi sekali untuk subscribe kepada channel kami iaitu Cari Cars, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye bye.